Dia Suami Orang, karya Haryani Kamilan. Pertama kali aku bertemu dengannya, hati aku sudah terpaut. Dia yang aku kenali bernama Kai adalah seorang yang lembut tutur bahasa. Orangnya boleh tahan juga, tinggi dan berkulit sawo matang. Awalnya kami berkenalan di media sosial, hingga satu masa kami mengambil keputusan untuk bersua muka. Paling aku tertarik hati, dia berani datang ke rumah dan minta izin daripada orang tuaku untuk membawa aku keluar. Dia janji akan menghantar aku pulang dengan selamat. Kai memang seorang yang pandai mengambil hati. Sepanjang perkenalan kami, dia langsung tidak kedekut. Ada sahaja hadiah yang akan diberikan kepadaku. Paling tidak pun sejambak bunga. Makanya, berlambat-lambatlah bunga kering dalam bilik tidurku. Nak dibuang sayang. Almaklumlah, pemberian orang yang istimewa. Paling aku suka cara Kai ambil berat pada diriku. Kalau boleh, setiap saat kami mahu berkomunikasi. Waktu pagi, dia akan telefon untuk mengejutkan aku solat subuh. Tengah hari, dia akan tanya sama adik aku sudah makan atau belum. Malamnya pula dengan ucapan selamat malam. Kadang, walau baru 1 jam lepas kami berbual di telefon, dia akan hubungi aku semula. Katanya, dia rindu. Begitu indah penangan cinta. Setiap ketika serasa sentiasa bahagia. Suatu hari, Kai memaklumkan kepada aku yang dia akan bekerja di luar negara selama 3 bulan. Dia bekerja di sebuah syarikat telekomunikasi. Jadi, dia akan dihantar ke Nigeria untuk melakukan kerja-kerja pemasangan sistem telekomunikasi di sana. Beratnya hati aku menerima berita itu. Namun, apakan daya, sudah tanggungjawabnya. Lagipun, Kai kata dia perlu cari duit lebih demi masa depan kami. Dia mengingatkan aku yang dia serius terhadap hubungan kami dan berharap kami akan diijab kabulkan dalam masa terdekat. Aku faham dan terharu dengan janji Kai. Walaupun dia berada di luar negara, kami masih tidak putus hubungan. Kerana dia kerap menghantar email dan ada masanya dia akan meneleponku. Dapat dengar suaranya sekejap pun jadilah. Dapatlah buat bekal mengubat rindu. Satu hari, ketika sedang khusyuk menyiapkan kerja-kerja di pejabat, aku perasan ada email masuk. Wah, teruja betul aku menyangkakan email itu daripada Kai. Namun begitu, sangkaanku meleset sama sekali. Tertanya-tanya juga tentang penghantar email itu kerana ianya tertera nama yang tidak aku kenali. Dan apabila aku buka, kandungannya betul-betul membuatkan aku terkejut. Ianya seperti satu amaran daripada seseorang supaya aku tinggalkan Kai. Menurut email itu, dia adalah bekas kekasih Kai. Maklumnya, Kai bukanlah lelaki yang baik. Sudah ramai gadis yang Kai permainkan. Wanita itu tidak mahu aku menjadi mangsa seterusnya. Lama juga aku termenung. Mustahil Kai begitu teruk sikapnya. Sedangkan sepanjang perkenalan kami, Kai melayan aku dengan cukup baik. Tidak pernah menyakitkan hati aku dan sentiasa ada untuk aku. Jadi, apa yang dimaklumkan oleh wanita itu langsung aku tidak ambil pusing. Seperti masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kerana aku lebih percayakan Kai. Apabila cukup 3 bulan, Kai memaklumkan aku yang dia akan kembali ke tanah air. Gembira bukan kepalang, aku betul-betul tidak sabar untuk bertemu dengannya. Jadi, seminggu selepas dia pulang ke Malaysia, kami berjumpa semula. Seperti biasa, macam-macam hadiah diberikan kepadaku. Kemudian, dihulurkan juga sebuah bekas baldu berwarna merah. Berkerut juga dahi aku menerima bekas baldu itu, seperti dapat mengagak isinya. Nah, benar kelahanku. Di dalam bekas baldu itu terletak indah sebentuk cincin dengan satu batu berlian. Aku pandang Kai. Katanya, simpan dahulu cincin itu sebagai tanda yang dia akan menghalalkan hubungan kami satu masa nanti. Kali ini, dia tidak main-main. Sebenarnya, walau aku gembira dengan pemberian Kai itu, tetapi jauh dalam hati aku masih dilanda rasa sangsi. Email amaran daripada wanita yang mendakwa bekas kekasih Kai bermain-main dalam minda. Ingin aku bertanyakan hal sebenar, tetapi aku tidak bersedia untuk mendengar jawapannya. Aku khawatir jawapan Kai nanti akan mengecewakan aku. Waktu berganti waktu. Hubungan kami berjalan dengan lancar. Sehingga pada satu masa aku menerima panggilan daripada seseorang. Ketika itu aku sedang sibuk menyiapkan kerja-kerja di pejabat. Panggilan itu adalah daripada seorang perempuan yang bertanya sama ada aku mengenali Kai atau tidak. Aku beritahu
Ya, aku kenal. Perempuan itu bertanya lagi, apa hubungan aku dengan Kai? Dengan besar hati dan tanpa was-was, aku maklumkan yang Kai ialah teman lelaki aku. Perempuan itu kedengaran diam seketika. Sebelum dia bersuara, awak tahu tak, dia tu suami saya. Seperti ada batu besar sedang menghempap kepala. Aku jadi tidak percaya. Aku beritahu perempuan itu yang aku mahukan kepastian. Jadi aku sarankan supaya kami bertemu empat mata. Aku mahu lihat sendiri. Hebat sangatkah perempuan yang mengaku sebagai isteri Kai itu? Aku terus pergi ke sebuah restoran makanan segera untuk menemuinya. Dekat 10 minit juga aku menanti. Tidak lama, masuk seorang wanita sedang syarat mengandung. Tergamam aku seketika. Oleh kerana tidak ramai pelanggan di dalam restoran makanan segera itu, jadi mudah untuknya mengenali aku. Wanita itu memperkenalkan dirinya. Orangnya sangat cantik, berperilaku lemah lembut dan sentiasa tersenyum walaupun hatinya sedang menanggung kesakitan kerana dicurangi suami. Aku yang pada mulanya datang dengan rasa marah jadi sayu hati melihatnya. Betul kata penghantar email itu. Rupanya Kai cuma mempermainkan aku selama ini. Menurut wanita itu, mereka berkahwin sebaik Kai pulang dari Nigeria. Tetapi gerak hati seorang isteri, dia dapat rasakan yang suaminya itu ada hubungan dengan perempuan lain di luar. Paling menyedihkan, suaminya itu selalu mengadu tidak cukup duit. Jadi dialah yang menjadi sumber kewangan Kai. Alasan Kai, simpanannya habis buat belanja majlis perkahwinan mereka. Maknanya selama ini Kai bawa aku keluar makan, tengok wayang, belikan hadiah semua itu guna duit isterinya. Naik gila aku memikirkan semua itu. Lebih sadis, sedang kami berbual, tiba-tiba telefon bimbitku berbunyi. Terpampang nama Kai di situ. Aku pandang isteri Kai. Dengan wajah tenang, wanita itu menyuruh aku mengangkatnya. Bayangkan, seorang isteri lihat si suami menelefon perempuan lain di hadapannya sendiri. Dia memang wanita yang kuat. Panggilan Kai itu aku jawab endah tak endah. Dan pada akhir perbualan, Kai sebut, I love you. Cuma kali ini aku tidak membalas. Tidak tergamak aku menyebut kata-kata cinta itu di hadapan wanita yang sedang mengandungkan anak Kai. Perjumpaan kami berakhir dengan baik. Tidak ada adegan jerit-menjerit, tidak ada adegan tarik-tarik rambut. Sempat aku minta maaf kepadanya kerana aku betul-betul tidak tahu hal sebenar. Namun, isteri Kai ada berpesan, jangan maklumkan kepada Kai pertemuan kami. Dia takut Kai tidak mahu balik ke rumah mereka. Aku setuju. Dan aku sendiri langsung tidak menghubungi Kai selepas itu. Begitu juga dengan Kai. Cuma isterinya saja yang meneleponku untuk bertanya keadaanku. Dia risau kalau aku terus-terusan bersedih. Ya, sudah tentulah aku sedih. Aku fikirkan aku sudah bertemu dengan lelaki yang bakal menjadi imam dalam hidupku. Ternyata aku silap. Hampir sebulan juga aku tidak dengar kabar berita daripada Kai. Aku sendiri memilih untuk melupakan dan meneruskan kehidupan. Tapi setelah sekian lama, tiba-tiba Kai menghubungiku. Dia minta maaf atas apa yang telah berlaku. Katanya isterinya itu bukan pilihannya. Serta-merta aku mahu tergelak besar. Bukan pilihan? Dia sekarang sedang hamil anak kau dan kau kata dia bukan pilihan. Tapi aku malas mahu bertekak. Cuma aku ingatkan pada dia beritahu isterinya supaya jangan telefon aku lagi. Sebab aku tidak mahu merungsikan kepala memikirkan tentang mereka. Aku dah anggap yang aku dan Kai sudah tidak ada jodoh. Aku takut kalau isterinya terus menghubungi aku nanti, aku jadi isteri nombor 2 pula. Lagipun, aku tidak mahu mengganggu rumah tangga mereka. Lebih-lebih lagi, mereka berdua baru setahun berkahwin. Dan Kai bukanlah seorang yang berkemampuan untuk beristeri lebih daripada satu. Dia pun tidak cukup berbaloi untuk menjadi rebutan. Aku bersyukur semua ini berakhir dengan lebih awal. Sekurang-kurangnya, aku tidak terus menyakiti isteri Kai yang tak berapa lama sudah bersabar dengan kerenah suaminya. Aku juga tidak mahu hidup gembira atas tangisan orang lain. Aku yakin Allah sudah sediakan sesuatu yang lebih baik untuk aku di hadapan. InsyaAllah. Oh, cincin pemberiannya sudah aku jual di kedai pajak gadai. Dan duitnya aku demakan kepada anak yatim atas doa semoga hubungan Kai dan isterinya dapat diperbaiki dan terus bahagia hingga ke jannah. Tamat.